Okay, OBS dalam pengajaran. Sebenarnya OBS ni banyak fungsi dia. Okay, dia boleh guna untuk bernampak kan? Boleh nampak tak? Boleh. Nampak. Okay, good, thank you. Boleh. Okay, fungsi OBS ni banyak. Okay, the first one is to record. Okay, saya campur lah sebab BM. So, when we record, boleh share with others. Okay, so number 2, live streaming. Number 3 is virtual camera. So, kamera ni macam kita boleh share juga dan guna OBS ni dalam kita punya Google Meet, dalam Zoom. Okay, so yang kita akan share hari ni adalah untuk recording saja. Okay, kita nak record pengajaran kita supaya murid faham dan murid boleh ikut seperti yang kita buat dalam kelas. Ada yang kita nak present apa, nak guna apa, tapi muka kita ada kat depan. Okay. So ni adalah contoh-contoh video saya. Boleh ke YouTube channel. Lepas ni saya akan share macam mana. Ni antara video-video saya guna. So dia boleh floating lah gambar kita ni. Dalam dalam presentation kita tu kita boleh present, at the same time boleh present video, boleh present PowerPoint ke, boleh present apa-apa je. Tapi muka kita kat depan, kita tunjuk, kita bagi tahu murid, kita bagi buat gaya ke apa, kita boleh mengajar at the same time. Okay, contohnya ni, ada muka saya, saya bercakap lah, saya terangkan macam ni kan. Okay, so next kita pergi cara nak guna. Saya tunjuk secara teori dulu. Langkah-langkahnya number one, okay, the first one is we have to go to Google first lah. Kita Google dulu. Okay, yang number 2, kita download dulu OBS Studio. Number 3, kita sediakan dulu lah slide kita nak ajar. Kita dah ada OBS dalam laptop kita. Kita sediakan slide apa kita nak ajar. Contohnya kita guna PowerPoint ke, kita guna Canva ke, kita guna apa-apa je lah, YouTube ke. So sediakan siap-siap. Okay, number 4, sediakan green screen yang perlu. Okay, green screen ni fungsi dia adalah untuk floating effect. Contohnya kita tak nak bagi ada background belakang tadi kan. Background terus background kita punya slide. So green screen tu akan mengaburkan dan menghilangkan benda belakang tu. Okay, number 5 is kita start lah mula OBS dengan menekan ikon yang ada dekat dalam kita punya desktop tu. Okay, number 6, kita ke sources output. Okay, kat dalam tu adalah sources output, nanti saya tunjuk satu-satu macam mana. Kita pun boleh activate yang mana kita nak guna. Contohnya kita nak activate kita punya window. Okay, so window tu akan terpapar. Kita nak activate muka kita secara video. Okay, so video tu pun terpapar. So, ataupun kita nak audio sahaja, boleh? Tak nak muka. So kita akan present benda tu dan kita akan bercakap dekat anak murid kita. Boleh juga. Dan number 8, kita boleh start record. Recording lah. Bila kita record, dia automatically saved in our video punya file. Okay. Lepas tu kita boleh tengok. So lepas tu bolehlah edit ke, boleh nak upload dalam YouTube ke. Okay, it is up to us. Okay. Okay, itu sahaja untuk teori. Jadi saya akan tunjukkan macam mana saya punya YouTube punya video, contoh-contoh yang kita boleh tengok. Yang saya gunakan OBS lah. Entire screen. Ifah tu sihat ke? Razifah sihat ke? Pucat ke? Sihat ke? Semput. Semput. Sebenarnya. Okey. Ni contoh-contoh yang saya guna. Okey. Contohnya yang ni projek robot darjah 2. Start dengan ni pula. Internet lambat lah.
adapted mind. Hi, Assalamualaikum and very good afternoon everyone. How are you today? I hope you're all fine. So today, Miss Fazlina is going to share with you something about our project. Let's make a robot with Miss Fazlina. Okay, so let's go to the next one. Firstly, you have to make sure that you have all the materials to make the robot. Okay, the first one that you have to do is to collect recyclable materials. Okay, like this. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boxes and tissue rolls. The next one that you have to do is to arrange all the boxes to make the parts of the robot. For example, you have a small box for the head, the big box for the body, two rectangular boxes for the legs, and the rolls for the hands. Alright, let's go to the next one. The third step is you have to wrap the boxes and tissue rolls or anything that you have for the robot with papers. For example, I have white papers to wrap my robot. Okay, see? Then, number 4, combine all the parts. So we have a robot finished. So, when you finish your robot, I would like you. Cepat kan? Yeah, I want you guys. I have my robot here. Lagi. Okay. A good. Okay, now you have to check. Is Autobot. This is my mouth. This is my head. These are my arms. Salah dua, these are. These are my arms. These are my hands. These are my fingers. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 fingers. These are my eyes. These are my antennae. These are my ears. These are my knees. These are my legs. These are my feet. Okay, these are dah siap. So you can say. Okay, dan ada lagi beberapa. Contohnya saya guna untuk muzik. Ada banyak lagi contoh-contoh yang saya buat. Contoh untuk muzik lah. Yang tadi kita guna PowerPoint presentation. Sorry. Yang ni kita guna YouTube pula. YouTube sendiri tu untuk present. Kita punya ni sebab. During circuit breaker, my daughter results actually drop. Everybody has to change and adapt. During that point of time, I actually Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar? Saya harap semua sihat sejahtera. Hari ini insya-Allah Miss Fazlina akan meneruskan lagi pelajaran kita pada hari ini. Okey, awak buka buku Pendidikan Kesenian tahun 2. Muka surat 62 dan 63. Okey, hari yang lepas kita sudah belajar tentang lagu burung kenek-kenek. Jadi hari ini kita akan belajar skor ensemble burung kenek-kenek di mana ada 2 alat muzik digunakan iaitu castanet dan loceng. Okey, tapi di sini juga kita ada yang kita dah belajar juga simbol-simbol untuk tepukan. Contohnya untuk gambar simbol buah nanas, 1 tepukan, senyap tidak ditepuk, dan tomato 2 kali tepukan. Okay, jadi kita juga
akan menggunakan dan mendengar satu-satu banyak 2 kali lagu burung kenek-kenek. Okay. Ensemble burung kenek-kenek corak irama castanet. Ni castanet dulu ya. Okay, jom. Corak irama castanet. Okay. Okey, pandai. Sekarang ni kita pergi. Sekejap eh. Satu lagi saya nak tunjuk juga yang bukan saja kita boleh tunjuk muka kita. Okey, kalau kita ada screen yang besar macam kat belakang saya ni ada green screen. Okey, green screen ni berapa meter? Okey, 3 meter green screen ni besar jadi saya boleh berdiri. Okey, saya boleh berdiri je. So ada video yang memang saya berdiri dan tunjuk contoh berdirilah. Maksudnya duduk boleh, berdiri boleh, muka kita pun boleh. So murid lebih attracted lah to our lesson. Lebih menarik, bolehlah untuk lebih realistik. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya harap semua sihat-sihat sahaja. Jadi hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita. Yang ni saya berdiri apabila membuat gaya sebab dalam ni music. So music tu saya pun berdiri dengan cikgu yang punya video ni. Okey. Jadi awak dah dengar. Okey lah adik. Okay. So itulah untuk presentation tunjuk contoh-contoh. Jadi sekarang ni kita pergi ke practical pula. Okay, tadi teori. Sekarang kita akan ke macam mana cara nak buat. Okay, mula-mula seperti step yang kita buat tadi. Boleh tengok kan tadi videos kan? Okay, good. So sekarang ni kita akan pergi ke Google. Mula-mula kita akan Google dulu OBS Studio tu. Okay. Sebenarnya pelbagai jenis sebenarnya nama untuk screen recorder ni. Salah satunya adalah OBS. Kita boleh guna macam-macam tapi ni saya rasa sangat berguna lah. Sebab tu kita share OBS. Ya Allah. Ni dah share ke tak ni? Okay, share kan? Okay. OBS Studio download. Okay. So kita pilihlah yang mana yang sesuai. Okay, kena cari yang OBS punya website. Okay, contohnya yang ni lah. Okay, selepas tu kita pun download daripada OBS. Kena tekan yang download, mana download ni? Okay, download nanti. So saya punya dah ada. So nanti cikgu-cikgu boleh download macam mana nak dapatkan itulah OBS software dalam laptop kita. Okay, dah siap download semua, akan keluar macam ni lah, ada OBS Studio. Okay, so bila ada OBS Studio ni senang lah. Lain kali bila-bila saya nak record pun saya tekan je. Okay, double click icon.
Selepas itu, okay, ni sepatutnya sebab saya dah masukkan semua maklumat, kita pergi dekat source. Source ni apa benda yang nak masuk dalam video kita, macam tu. So macam saya masukkan video capture, maksudnya video saya, muka saya ni yang gerak-gerak, and then display capture boleh, Windows boleh, audio untuk suara kita, kena masukkan juga, nanti suara tak ada. Okay, okay, so kita boleh plus je. Plus je kat sini, ada macam-macam boleh masukkan. Nak masuk apa. Okay, contohnya saya onkan, ni ada mata, gambar mata, saya onkan video. Video capture, kalau tak kena activate balik. Okay, dia kena activate untuk masukkan video kita dalam ni. Oh, sebab saya guna kamera. Okay. Okay, nanti akan keluar sebenarnya. Keluar gambar kita kat sini. Okay, boleh ya? How? Ni. Okay. Saya deactivate balik. Activate balik. Okay, dah masuk gambar saya. Nampak tak? Nampak tak gambar saya? Dalam OBS. Okay, nampak kan? Okay, sekarang ni kenapa saya blend, saya punya gambar ni blend background sebabnya saya pakai green screen. Okay, ni video capture. Gerak-gerak ni video. Okay, lepas tu display capture, window capture. Window capture ni contohnya saya on kan, activate saya punya mata ni supaya dapat dilihat. Contohnya saya masukkan PowerPoint. Ni ada presentation saya punya study sebenarnya, student perception on sex education ni. So kita tukar yang lain. Tukar ni sekejap. Kita buang balik. Okay, kita remove, kita masukkan balik. Window capture. Okay, kita tekan je plus ni. Okay, saya nak masukkan ni. Okay, sekejap. Kita masukkan card. Kejap. Is it video, window, display? Window lah kan? OBS presentation. Okay, saya masukkan OBS presentation ni dalam ni. Kenapa masuk semua? Shouldn't be here, right? Semua masuk pula. Okay je. Okay, ni contoh je lah ya. Okay, lepas tu saya letak dekat depan. Order. Okay, so ni presentation, ni contoh lah background saya guna untuk saya punya presentation, tapi sebab kita double, triple benda kita present sekarang, ada Google Meet, ada OBS, ada PowerPoint. So ini adalah contoh lah, maksudnya saya masukkan je background saya. Okay, saya full screen kan presentation tadi. Lepas tu saya letak je muka saya kat sini. Nak besar ke, nak kecil ke, nak letak tengah ke, nak letak tepi, semua boleh. Okay, nak crop pun boleh. Crop kena control kan? Ingatlah, sekejap. Nak kuruskan pun boleh macam ni. Okay, nak gemuk pun boleh, kurus boleh. Okay, so okay, sekarang kita dah boleh bercakap. Tapi make sure kita punya audio input pun on, activate. Make sure you activate Okay, lepas tu kita pun boleh bercakap dan boleh record. Start recording. Okay, contohnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan ataupun berkongsi tentang OBS. Okay, OBS Studio. Okay, itu saja. Okay, lepas tu kita pun stop recording. Okay, dah lepas siap ni, kan kita dah masukkan gambar belakang, gambar kita, suara kita kan. So kita pun pergi ke video
Wujud banyaknya. Ni adalah video-video yang saya hasilkan lah untuk pembelajaran. Okay, satu ni. Banyak sangat dah ni. Terbaru. Yang terkini adalah hari ni berapa bulan ni? Save dah. 24. Okay. 24th. Okay, ni adalah video yang kita hasilkan tadi. Boleh tengok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan ataupun berkongsi tentang OBS. Okay, OBS Studio. Okay, itu saja. Okay, lepas tu kita Okay. So dah berjaya. Siap. Okay, cumanya nanti bila kita dah nak edit-edit tu, banyaklah kalau macam saya suka je edit-edit yang tu. Okay, contohnya kita nak bagi yang video capture kita ni ada filters. Filters ni adalah untuk bukan filter bagi muka cantik tu. Ia adalah untuk filter belakang kita green, okay? Ataupun macam mana kita nak blend dalam background tu. Ni kita adjust kat sini. Okay? Ni green screen, original green screen saya guna pakai sekarang. Okay, opacity, berapa banyak sinarnya kita punya gambar tu, kontras, boleh jugalah nak kontras, nak terangkan gambar kita bagi nampak muka. Okay, smoothness. Okay, dan juga key color. Dia nama chroma key benda yang hijau masuk blend ni dia nama chroma key. Kita tambah kat sini dulu nanti sebab saya dah ada. So, bila nak guna tambah je chroma key. Okay, chroma key 2 tak payah dah ni. Saya ada chroma key dah. Okay, chroma key ni memang untuk edit gambar kita. Okay, kena pastikan kita plus lah. Okay, so close. Okay, itu saja, senang sangat. Okay, contohnya kita nak edit lah, suara kita tak sedap, macam tak terang ke tak apa, kita pun edit juga yang ni. Okay, adjust dalam ni. Okay. Lepas tu kalau contohnya kita nak tukar kepada YouTube, kita boleh tukar window capture atau display capture, masukkan YouTube. Macam saya buat interaktif, boleh masukkan, keluarkan benda dalam, contohnya lah dalam PowerPoint. Okay, saya edit dia punya size window ni. Ni boleh edit juga size window kat belakang ni. Contohnya saya guna presentation yang boleh edit tu dekat sini dan besarkan. Okay, ni contoh saya guna YouTube yang tu, yang interaktif tapi tak present. Maksudnya bukan slide presentation lah, pakai yang slide PowerPoint yang raw tu, tak edit tu. Yang tu so ikut kreativiti masing-masing, boleh guna macam-macam. Okay, ni contoh saya guna PowerPoint je, tapi kita boleh ambil interaktif lah, ambil letak jawapan kepada murid. Kita berinteraksi dengan murid. Yes, very good. Okay, what is this? This one. You use it to Internet lambat sikit. see. To see things around you. Eye. Yes. Kalau satu eye, kalau dua eyes. Ada S belakang dia. Okay, let's spell together. E Y Lambat internet. I. Okay. What is this class? Okay, gambar tak jelas sebab internet lambat ni, internet slow. Talk and to eat. Yes, your mouth. Okay, let's spell together. M-O-U-T-H. Mouth. Okay, then eyebrow. Okay, eyebrow is your kening. Okay, kening. Let's spell the word. E-Y-E-B-R-O-W. Eyebrow. Okay, next one. Ear. 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 Okay, spell ear. E-A-R. Ear. Ear. Ear.
Okay, you use your ear to hear, untuk mendengar. Okay, so you have to remember on how to spell the word E-A-R. Kalau ada dua, one and two, we call it ears. Ada S belakang dia. Okay, and the last one is neck. What is neck? Yes, neck is your leher. Yay, well done. So let's Okay. see again. Ni gambar tak terang sebab internet slow ni. Okay, kalau guna pakai link YouTube dia okay. Okay, itu saja rasanya. Selepas dapat video OBS tu kita boleh edit lah suka hati kita nak masukkan lagu background ke, nak masukkan kat sini pun boleh. Okay, yang ni kita kena godek-godek lah, kena pandai-pandai, adjust, nak masukkan apa. So macam tadi yang saya buat PowerPoint yang boleh letak-letak kotak-kotak tu, saya guna yang raw PowerPoint, saya tak guna presentation. So bila raw dia kecil kan, lepas tu ada yang slide kecil-kecil kat sini, saya besarkan yang tu jadi background belakang dan saya present satu-satu macam tu. Okay, yang ni boleh try dengan creativity sendirilah. Okay, itu saja rasanya lah. Ada pertanyaan? Tak dengar Kak Harry. Tak, ada pertanyaan. Semua orang tak ada tanya. Macam semua orang blur je. Okay. Canggih sangat. Okay, rasanya benda tu simple je. Nanti kalau dah start, dia boleh macam biasa je. Macam nanti setiap kali nak buat kelas je, boleh je terus buat hari yang sama. Macam tu. Kalau kita tak ada background hijau tu, kita buat background kita je. Dan nanti dia hilang tak? Dia boleh, ya tak? Susah sikit lah kan sebab ni nama dia chroma key. Susah sikit lah. Dia jadi tak cantik lah. Dia jadi macam petak lah kan. Tapi boleh je lah guna untuk present buat anak aku. Kalau pakai background biasa kan. Fast. Ya. Kalau pakai background biasa, itu saya try dia macam apa? Dia macam ada distortion, dia macam ada apa benda yang nak cakap. Dia kena Dia pakai memang green screen juga. Seeloknya beli green screen lah. Sebab kita Kan? nak guna lama banyak kali. Macam bagi saya beli ni macam dia berguna sebabnya selalu guna kan. So every week, contoh saya ada tahap 1, tahap 2 English. So tahap 1, tahap 2 Isnin, Selasa tu memang saya guna video saya. Kita boleh cakap lah kita nak suruh buat muka surat berapa, ajar dia satu-satu, verb semua. So macam lebih dekat macam tu dengan murid. So bila hari yang Rabu dengan Khamis tu selalunya saya guna Google Meet macam tu. So green screen ada je yang kecil, yang lekat dekat kerusi pun ada. Fast. Boleh cari kat Shopee. Macam tu. Oh fast. Ya. Kalau macam tadi kan Faz ada sebut masuk music, lepas tu kita record suara semua kan. Dia ada tak possibility untuk, maksudnya dia macam lagging? Faham tak? Macam mulut pergi. Ada. Ada juga kalau berat sangat kan. Memang pernah pun mulut saya bergerak dulu. So dia jadi macam pelik macam contoh kita dah cakap dulu tapi dia macam gitu kan. Macam tu. Tapi tak apa je lah. Sebabnya saya present je lah macam tu. Sebab nak cepat kan. Asalkan budak dapat. Macam tu lah. So memang ada lah. Ada. Biasalah teknologi kan adalah kelemahan-kelemahan dia. Tapi macam kita boleh guna dan dia berguna tu bersyukur. Bolehlah guna. Untuk menangani masalah PDPR. Macam tu salah satunya. Kan? Betul tak? Murid pun dapat tengok muka kita tu rasa macam dah wow. Okay, lupa nak tunjuk. Kalau kita tak nak guna muka kita pun boleh. Okay, salah satu, sekejap saya present. Yang guna audio saja. Macam tak naklah malu lah muka baru bangun tidur kan. Okay, saya share. Okay, kejap
Sebab dia berfungsi sebagai video recorder OBS ni. Sebenarnya banyak lagi benda-benda lain. Apa nama? CapCut ke apa entah. Ada lagi nama lain. Jenama lain lah. CapCut. Kan. Okay, ni memang internet slow ni. Untuk dia jadi macam blur. Sepatutnya lagi terang lah. Ni suara saya je tapi saya letak gambar lah muka nak suruh budak macam semangat sikit kan. Ni. Fazina's here. How are you today? I hope you're all fine. So today we are going to continue our lesson, Module 7, Helping Out. I hope you enjoy your school holidays. So let's start our PDPR today. First part for today is we are going to revise the thing that we have learned in the previous lesson. Dia yang penting kena ada PowerPoint punya ni lah kan. Kita boleh guna PowerPoint boleh, Canva boleh, apa-apa sahaja presentation lah. Kalau kita nak guna Word pun boleh. Apa-apa je yang kita nak present. Macam tu. Tapi selalunya saya guna presentation, guna PowerPoint lah sebabnya saya biasa guna PowerPoint dan cepat kan. Macam nak prepare pagi tu kalau tak sempat malam, boleh je buat. Macam tu. Dan trik dia lah macam saya ambil terus yang orang dah prepare. Contohnya nak buat cantik-cantik misalnya tak sempat, kita ambil lah presentation orang, ambil yang perlu je. Masukkan dalam PowerPoint kita. Macam tu. Sebab niat kita nak guna untuk mengajar kan, bukan nak dapat duit. Macam tu. So Ambil gambar dia je ke ambil video? Tak. Nak ambil video boleh macam saya buat music tadi kan. Yang tu saya ambil video dia. Yang ni ambil gambar slide dia je. Yang perlu je lah. Macam contoh yang ni saya yang ni ambil slide bahagian yang saya nak guna je. Macam ni slide untuk dia dah ada presentation. Yang ni dalam CD sebenarnya. Tapi kita nak buka CD kat sekolah semua kan. Ada orang dah copykan CD tu, kita ambil lah yang ni. Presentation yang dia dah buat. Boleh. Ni saya bincang jawapan dengan dalam workbook. Kita ambil yang orang dah present juga, boleh copy je dalam masuk dalam kita punya ni print screen dalam YouTube tu. Lepas tu masukkan je. Ni jawapan dia bagi, so kita edit dan masukkan je. Boleh. Clean. You have to wash it first. Ni kita masukkan, okey yang ni saya edit. Saya masukkan video berasingan, maksudnya ada 3 video dalam ni kan. Yang ni sebab listening. Listening punya. So kita, selalunya saya akan edit pakai movie editor. Dalam window biasa ada video editor. Kita edit je pakai video tu, masukkan je video-video yang dah ready dalam yang kita dah buat dalam OBS tu. So buatlah new project. Ni banyaklah saya dah edit video untuk saya punya lesson dan juga presentation. Senang je rasanya edit video ni, senang kalau dah macam contohnya nama lesson 1. Okay, betul kita pun add lah. Yang ni yang benda lain pula lah ni, editor ni. Masukkan je video yang kita kita ambil tadi dalam editor. Yang ni. Ni video editor. Kita edit nak cut yang mana, kita trim je. Yang ni kalau nak, ni pembelajaran lain pula ni. Tajuk dia. Okay. Yang ni macam ni lah. Setakat mana. Lepas tu ni boleh masukkan background music. Ni dalam video editor. Ni different. Okay. Contohnya kita start. Membentangkan ataupun okay. Ni contoh lah. Okay lah. Itu saja. Tak ada dah kan? Okey tak Kak Harry? Okey? Okey sangat. Terima kasih. Okey lah supaya semoga kita sama-sama boleh upgrade kan, sharing ni kan. Guna. Kita try sikit-sikit lah, nanti balik nanti cuba download dulu OBS. Lepas tu cuba masukkan muka. Kalau tak ada green screen boleh je try dulu sebelum tu kan.
Rasanya green screen kalau yang kecil dia murah sikit. Kalau besar ni dia ratus-ratus, berapa ratus kan? Kasi asing sikit harga dia ni. Ni ada stand dia lah. Okay. Rasanya itu saja kot. Kan ada lagi soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Anyone? Kena try buat dulu baru ada soalan. Betul. Digest dulu. Thank you, Jadi Faz. kena Dia Trial macam and ni error. tau. Dia macam boleh apply untuk banyak benda lah. Macam Jamboard, kena masuk benda lain, nak masuk dalam Google Meet, semua boleh. Tapi macam semua benda tu kena explore lah kan. Kena explore sendiri. Nanti macam seronok boleh je, macam boleh Satu buat soalan. semua lah. Faz. Ya. Okay, berapa tempoh ambil masa untuk buat? Paling lama. Kalau macam Satu lesson tu. macam nak present tu, depend lah. Kalau macam saya buat sekejap je sebab kita dah biasa kan. Macam tadi, contohlah saya rasa dah ada presentation saya buat dalam PowerPoint. Sekejap. Saya tak present lagi present. Nampak boleh nampak saya present window. Okay, contohnya saya ada presentation bahan apa-apa je lah rasanya, kalau dokumen pun boleh ni. Okay, helping out. Ni contoh lah. Okay, ni lagi satu saya nak share. Untuk PowerPoint slide template yang cantik-cantik ni kita boleh Google juga. Kan nampak comel ni, boleh Google ni. Google je PowerPoint creative template. Macam tu lah. So keluarlah yang comel-comel gini kan. Okay. So dah ada presentation, contohnya lah saya buat apa namanya, English panel. Sekejap je, kalau dah ada Allah. Kalau dah ada bahan tu kita prepare awal sama je kan. So tak adalah kita asyik guna video orang. So kita boleh prepare barang sendiri ataupun boleh je ambil video orang, kita pack, tampal. At least ada muka kita, tunjuk kat budak atas suara kita. Okay. Panel, English panel contoh. Okay. So kita pun nak present. So kita pun tekan je lah OBS tadi kan. Masukkan je. Sekejap. Saya off kejap saya punya ni. Gambar sebab kamera saya guna dua, untuk meeting lagi, untuk OBS lagi. So dia tak keluar. Deactivate, activate balik. Okay. So dah keluar kita punya. So kita pun okay, PowerPoint. Ni OBS ni. Sekejap masukkan je window capture. Ni display untuk semua ni. Window capture ni kita boleh pilih lah nanti. Okay, kita on dulu. Kejap saya padam balik. Don't save. Okay, kita kena present lah dulu. Present supaya dia pilih yang ni. Okay, tekan window supaya boleh keluar yang window, ada window punya key kan, keyboard kita tu. So kita pergi balik OBS ni, kita dah nampak dah presentation kita. Senang je sebenarnya, terus boleh record. Start recording. Okay, Assalamualaikum kelas, hari ni kita akan belajar sekian. Okay, lepas tu stop recording. Pergi terus dekat kita punya file yang ni videos ni. Keluarlah tadi punya. Dia boleh tunjuk mana Steve. Okay, setting dia boleh tengok. Okay, macam saya terus masukkan dalam okay, mana dia sini setting ni. Macam saya masukkan Fazlina videos. So dalam file videos ni terus masuk saya punya.
So saya pun dah ada kan. Yang tadi dah ada. Kita pun buka lah. Ni ke yang tadi? English panel. Dah siap dah. Sangat senang lah. So nampak presentation Okay, kita. Assalamualaikum kelas. Hari ni kita akan belajar sekian. Okay, betul? Okay. Kan mudah je. Itu sahaja. Okay lah. Okay. Itulah. Okay. Lagi ada lagi tak nak tanya? Kalau tak faham nanti tanya kemudian. Okay, beres. Okay, rasanya tu saja kot kan? Okay lah, dah boleh lah. Jemur-jemur kain. Okay. Ya, sebelum